Cikgu rasa kamu dah biasa dah melakar graf, tapi mungkin tak selevel yang sehebat macam ni lah. Okay, tapi tak apa. Kita belajar benda ni sangat seronok. Okay, jadi cikgu akan ajar kamu asas graf tu balik. Ini untuk ulang kaji lah, cikgu rasa kamu belajar dah dalam maths asas tu kan. Kita akan tengok 3 biji graf saja lah. Jadi kita akan tengok graf sin, cos dengan tan. Bila cikgu kata asas dia asas yang kamu perlu ingat. Jadi kalau kamu tak ingat asas ni, kamu tak boleh nak buat yang lain-lain lah. Jadi dia akan bagi kamu graf yang kamu kena lakar. Bukan graf asas ni, tapi graf asas yang dia dah olah. Boleh? Jadi kita kena tahu yang asas lah supaya kita boleh olah dia. Jadi cikgu nak kamu lukiskan graf ni dengan cikgu supaya kamu biasa dan tangan kamu lembut sikit. Right. Jadi hari ni kita akan lukis graf fungsi. Graf fungsi. Tunggu pen cikgu keluar dah web. Okay. Sinus, cos, cosinus dengan tangent. Jadi kita akan start dengan yang first one. Okay, Asta masuk. Di graf sinus dulu. Masuk dah semua. Okay, Ku Hafiz. Okay, jadi kalau dia suruh kamu lakar graf, lakar graf tu maksudnya kita tak buat pada kertas graf. Kita akan buat pada kertas belang-belang kita, kertas jawapan kita terus. Faham tak? Jadi kita ada dua bentuk soalan. Sama ada dia suruh lukis atau dia suruh lakar. Boleh tak? Jadi kalau soalan graf ni ada dua jenis, lukis atau lakar. Kalau dia kata lukis ataupun plot, yang tu kena pakai kertas graf. Okay. Tapi kalau dia kata lakar, maknanya kamu terus sketchkan pada kertas jawapan kamu. Kertas macam cikgu ni lah. Kertas jawab answer script kamu sketchkan. Jadi lakaran tu dia tak perlu accurate. Okay, dia hanya nak tengok bentuk dia dan labeling kamu. Faham? Bentuk dan labeling. Jadi kamu tak perlu betul-betul ukur dia punya paksi-paksi dia. Tapi kalau kita buat secara sistematik, maknanya kita buat cantik sikit, dia mudahkan kita lah sebab kita akan kena lakar 2 biji graf atas satu paksi yang sama. Kalau kita lukis sengit, nanti kita dapat jawapan yang tak sepatutnya kita dapat. Boleh? Jadi siapa yang rasa dia lukis tu dia jenis macam mana, dia lukis tu susah nak lukis, dia lukis besar sikit. Boleh jadi lakaran tu pada kertas jawapan. Jadi saiz kita punya graf tu ikut kamu lah. Jadi cikgu, asalkan cikgu nampak daripada jarak cikgu duduk. Okey lah. Okay, maksudnya cikgu tak payah nak tenung-tenung dekat-dekat pakai spek mata ke apa. Okay, jadi maksudnya graf kamu dah cukup besar. Jangan kecil sangat, nanti kamu susah dan kamu menyusahkan orang yang nak semak kata peksa kamu. Faham tak? Jadi kalau kita kata kita lakar graf, kita kena lakar pakai pensel. Jadi pakai pensel kamu yang tajam dan pastikan terang. Kalau kita curah air pun graf kamu tak hilang. Boleh tak? Sebab kertas exam kamu boleh je jawab dengan pensel bahagian-bahagian yang tertentu. Maknanya lukisan, graf semua kan. Tapi kamu kena pastikan jawapan kamu tu kekal lah sampai sebulan, 2 bulan. Jangan pudar sangat. Kalau pudar sangat nanti dia hilang. Okey, kita start dengan kita punya equation untuk graf sin lah. Jadi okey dengan cikgu . Jadi kalau dia bagi kamu equation, dia akan bagi dalam bentuk sini lah. Allah, kucing ni. Y sama dengan sin X. Ini equation untuk graf sin. Jadi cikgu nak kamu ambil perhatian. Yang ni graf asas kan. Jadi semua orang adalah satu. Kita ada satu kat 2 tempat. Ni kita ada satu kat depan ni. Dan kita ada satu kat sini. Boleh? Jadi kalau dia tulis Y sama dengan sin X tu maksudnya graf dia Y sama dengan 1 sin 1X. Jadi ada maksud dia satu ni dan satu ni. Maksud dia berbeza. Boleh? Jadi satu kat depan sin ni bagi nilai maksimum minimum untuk graf kamu ataupun kamu punya amplitude kamu. Boleh? Amplitude kamu. Di amplitude tu nilai yang puncak dengan lembangan pada graf kamu tu. Boleh? Ni amplitude. Jadi satu depan ni amplitude. Jadi kalau untuk graf sin yang biasa, yang asas, nilai maksimum dengan minimum dia adalah 1 dengan negatif
1. Nah, jadi ini maksudnya amplitude. Amplitude jarak daripada titik garis keseimbangan ni. Keseimbangan ke titik maksimum. Nah, ni A. Itu amplitude. Okey, jadi 1 kat depan X ni pula. 1 kat depan X ni bagi maksud bilangan kitaran lengkap dalam 360 darjah ataupun 2 pi. Jadi bilangan kitaran lengkap. Jadi graf sin ni dia bentuk ombak. Sekejap cikgu lukiskan untuk kamu. Jadi kalau dia tulis 1x, maksudnya ada satu saja ombak tu. Ombak lengkap sin tu dalam 360 darjah. Kalau dia tulis sini nombor lain 4 ke, maksudnya ada 4 dalam 360 darjah. Semua kita tengok dalam 360 darjah. Boleh nak? Alright, mari kita sketchkan graf sin tu macam mana rupa dia. Alright, jadi kalau kita nak sketch, kita akan pastikan pada paksi Y kita muat untuk kita letak skala 1 dengan negatif 1 lah. Okay, dan paksi X kita akan bubuh dia punya sudut kita. Okay, jadi ini Y. Dia tulis Y boleh, dia tulis fx boleh kan? Dia boleh panggil dia sebagai fungsi pun boleh. Ataupun persamaan. Okay, jadi kat sini 1, kat sini negatif 1. Jadi kita ada 4 senggatan untuk graf standard sin. Dia akan bahagi untuk 4 sukuan tu. Boleh? Jadi 9, 18, 27, 36. Kena pakai baris. Pakai baris lah. Kalau cikgu tak pakai, tapi sebab cikgu tak boleh nak pakai, cikgu pakai tablet cikgu lah, kamu pakai baris. Alright. Jadi kalau di dalam sebutan pi, kamu kena ingat lah 360 darjah tu bersamaan dengan 2 pi kan. Jadi kat sini 2 pi. Kat sini pi. Separuh dari 360 darjah tu 180, kat situ pi. Separuh daripada 180 darjah tu 90. Jadi dia pi per 2. Jadi 1 per 2, 2 per 2, 3 per 2. Okay, ni dia punya nilai dia dalam pi. Okay, jadi selalunya kalau kamu plot graf, dia akan bagi kamu julat. Jadi julat nilai X ni adalah kamu kena plot daripada mana ke mana. Jadi X cikgu untuk graf yang cikgu tengah plot ni sampai 360 darjah kan. Jadi dia lebih besar daripada 0 sampai 360 darjah. Jadi ni julat kita. Jadi kalau kata dia suruh lukis sampai 180 darjah saja, kita akan stop sampai kat sini. Sampai point 180 darjah. Okay, jadi untuk graf asas ni kita akan lukis semua orang sampai 360 darjah ataupun sampai 2 pi lah kita kata. Jadi kalau dia tulis paksi tu julat tu dalam pi, dia nak kamu punya labeling tu dalam pi. Kalau dia tulis dalam darjah, maksudnya kamu guna labeling dalam darjah. Okay, jadi graf sin ni bentuk dia macam ombak lah, kita panggil wave. Okay, jadi ini untuk kamu ingat lah. Jadi dia start from 0. Lepas tu kat 90 darjah dia jadi 90 kan. Dia jadi 1 kan. Jadi dia puncak kat situ. Dia bulat lah. Jadi dia macam graf parabola. Kita cikgu nak kalau kata suara cikgu tak jelas. Okay, jadi yang tu kamu punya first half. Boleh? Jadi dalam sukuan pertama dan yang kedua sin positif kan. Jadi sebab tu dua-dua duduk kat bahagian atas paksi X kamu. Jadi untuk yang kedua, dia akan pergi bahagian yang negatif ni, yang bahagian kedua pula. Yang ni sukan ketiga punya. Okay, ni bulat-bulat lah. Cikgu tak nak kamu lukis dia macam segitiga. Jadi shape dia bulat-bulat. Bentuk ni kita panggil sebagai bentuk sinusoidal. Okay, okay. Jadi yang ni graf sin. Boleh graf sin. Ni graf asas. Kamu kena remember graf ni. Remember dia punya amplitude 1, remember dia pecah kepada 4 bahagian. Faham tak? 9, 18, 27, 36. Okay. Jadi kalau cikgu kata dia ada kata kat sini sin 2x kan. Jadi dia akan ada 2 shape ni. Ini satu shape yang lengkap untuk graf sin. Jadi kalau kita kata dia sin 2x, maksudnya dia akan ada 2 sini. Nampak tak? Jadi kalau kita kata satu cycle tu, dia shape yang ni kan. Jadi kalau kata dia dah start ulang, tu maksudnya cycle dia dah lebih daripada 1. Jadi kita kena tahu shape asas dia baru kita boleh nampak berapa kali dia ulang. Boleh lah. Jadi shape asas dia bentuk macam ombak ni, dan
kalau kita lukis lebih dia akan ulang balik shape ni. Jadi bila kita kata dia lukis lebih tu, dia boleh lukis lebih ke arah sini, maknanya dia lajak 360 darjah, ataupun boleh juga dia lukis lebih kat belah sana. Nah, maknanya dia pergi nilai theta yang negatif. Sebab kamu dah belajar sudut negatif kan. Jadi kalau kata dia punya X ni sampai negatif pi. Nah, jadi kamu kena sambunglah belah sini. Okay, jadi dia terus sambung. Macam kamu sambung itulah, kita belah 4 juga, kita boleh terus sambung dapat bahagian yang negatifnya tu. Terus sambung daripada gelombang yang kamu lukis yang asal tu. Nanti kita akan belajar yang dia ubah-ubah banyak-banyak tu. Jadi yang ni graf sin. Okay, kita tengok graf yang kedua. Graf kedua, graf cos kita. Graf cos dengan graf sin ni lebih kurang sama antara satu sama lain. Jadi bila cikgu tulis cos X tu maksudnya amplitude dia 1, bilangan kitaran lengkap dia adalah 1 ya, dalam 360 darjah. Jadi beza sin dengan cos ni, sin ni di start from 0 kan, tapi cos start daripada 1 kan, tapi bentuk graf dia adalah sama. Jadi kita lukis paksi yang sama. Okay. 9, 18, 27, 36. Yang ni cikgu tulis dalam pi pula. Pi per 2, pi, 3 pi per 2, 2 pi, y, x, 1, negatif 1. Okey, jadi kalau cos cikgu akan kata shape dia bentuk macam mangkuk. Boleh? Gitu. Jadi bowl. Ya. Tadi atas tu dia bentuk wave. Okey, ni bentuk bowl. Jadi kenapa dia bentuk bowl? Sebab di graf yang sin ni tapi dia start daripada 1. Jadi di sini, okey. Dia belah 4 tau. Jadi bila kamu lukis tu kamu berhenti kat tempat, kat tiap-tiap penghentian tu, kat tiap-tiap senggatan tu. Nah, supaya kamu tahu kat mana apa maksud cikgu bila cikgu kata dia belah 4. Dia naik sini. Ujung ni dia positif. Jadi betul lah cos dia positif dalam sukuan pertama dengan sukuan yang keempat. Dapatlah bentuk macam mangkuk ni. Nah, okey, jadi yang ni graf cos yang asas tu. Alright, jadi yang ni simple diorang kan? Ada masalah tak dekat ni? Tak ada. Okey ya. Kamu tahu lah kan ni. Okey, dan nombor 3. Di 3 ni graf kita yang paling comel. Graf tan kita. Jadi tan X ni shape dia tak sama dengan kawan dekat atas ni. Okey, dia bukan sinusoidal lah kita kata lah. Ni nak ingat macam nak lukis graf tan. Ni cikgu lukis orang ni tangan dia gini. Jadi kamu letak back kat tangan kiri dia. Boleh. Okey, jadi graf tan ni dia lain sangat daripada graf atas ni sebab cycle dia juga pendek. Kalau semua orang ni satu shape dia memang 360 darjah kan. Tapi kita akan tengok graf tan ni dia pendek sikit daripada dua orang ni. Tapi sama juga kita akan belah 4 juga paksi dia. Okey, 9, 18, 27, 36. Okey, jadi cikgu nak kamu bubuh garis-garis macam ni pada kamu punya graf tan. Garis ni kita panggil dia sebagai asymptot. Asymptot. Macam tu kot hijau dia. Okay. Jadi asymptot ni garis-garis yang kita perlukan sebab nanti graf tan kita nampak tak tangan dia. Dia akan pergi ke tak terhinggaan kan. Jadi dia akan pergi ke tak terhinggaan kat dua nilai. Okay, jadi nak mudahkan kamu bayangkan macam mana nak lukis graf tan ni. Kamu bayang orang ni dia tengah bergerak masuk kat pintu. Okay, jadi untuk first section ni sampai 90 darjah ni, kamu baru nampak lengan dia yang pertama ni. Betul ya? Betul lah. Okay, jadi kamu pun nampak lengan dia pertama ni sini. Okay, jadi yang kedua ni dia dah masuk dah. Jadi kat sini, antara sini sampai sini kamu nampak shape dia penuh. 9, 18, 27. Yang ni kamu nampak shape dia penuh. Satu kaki turun, satu kaki naik. Okay, jadi itu gunanya asymptot. Kamu nampak tak? Jadi kamu punya graf tan ni kalau kita picit kalkulator tan 90 kata. Kamu akan dapat mass error kan? Mass error tu maksudnya nilai dia ketak terhinggaan. Jadi dia mass error kat sini, mass error kat sini, kat sini. Dia capai positive infinity, negative infinity, positive infinity. Lepas tu satu lagi ni kamu bayangkan dia tengah gerak lagi, dia keluar dah. Tinggal lengan dia yang ujung sana. Okay, macam tu. Okay, jadi ini graf tan tu. Okay, graf paling comel dalam dunia. Nampak tak? Okay, jadi kamu
kena lukis asymptot ni bila kamu lukis lah. Ni nama dia pun kamu kena ingat. Nama dia asymptot. Okay, jadi asymptot ni garis kita berbuah asymptot bila graf tu ada nilai-nilai yang tak terhingga. Jadi yang ni satu cycle graf tan. Nampak tak cycle dia pendek sikit. Cycle dia lengan yang ni kan. Ulang-ulang kali kan. Yang ni ulang kan. Maknanya kalau kamu sambung ni dia akan ulang. Dia akan ulang macam ni kan. Maksudnya cycle dia pendek daripada sin dengan cos tu. Jadi kat sini dia punya cycle tu kita kira dia satu shape dia tu 180 darjah. Boleh lah, satu shape dia 180 darjah. Jadi orang lain dia akan repeat hanya lepas 2 pi, tapi dia ni dia akan repeat 180 darjah, dia akan repeat graf baru. Okay, jadi bukan 180 darjah tu maksudnya kosong ke 180, tapi dia daripada 90 ke 270 tu. Okay, jadi sebab dia duduk kat sini baru dia kira satu full graph. Jadi kita anggap kalau secara asasnya sampai 2 pi, graf tan tu rupa begini. Okay. Jadi kamu dah lukis dah ke? Kamu lukis tak yang cikgu ni? Cikgu harap kamu lukis lah. Sempat tak kamu lukis? Jadi kalau tak sempat, nanti balik nanti kamu siap kan? Jadi cikgu tunjuk kamu buku teks kamu. Boleh ikut lah. Jadi kena hafal lah graf tan ni. Jadi graf tan rupa dia macam orang ni. Kalau graf cos rupa dia macam mangkuk ni. Graf sin rupa dia macam gelombang tu. Dan semua orang graf dia bahagi kepada 4 tingkatan. Jadi siapa dia? Saya ada kerja. Kamu ada kerja saya. Ada orang nak ambil ulang saya nak kena bawa pergi bagi tak. Ish. Kamu jaga ulang lah. Okey, pergi. Ya, saya. Okey. Ingat dia nak tanya soalan. Okey, jadi mari kita tengok buku teks kita. Untuk kamu tahu terma-terma lagi nah. Okey, jadi yang ni graf gelombang otak kamu. Ini gelombang otak pula jantung kamu. Jantung kamu pun dia ada shape. Kita panggil normal sinus rhythm dia kata. Jadi ini graf sinusoidal juga. Cuma dia ada puncak-puncak ni kan. Dan kamu nampak kan shape dia berulang kan. Dia berulang tiap kali jantung kamu berdegup lah. 1, 2, 3. Okey, jadi kalau secara awamnya kat tempat yang cikgu tulis satu-satu tu nampak tak? Dia tulis formula. Jadi dia boleh tulis Y sama dengan sin X tu sebagai Y sama dengan A sin B X. Campur C kat belakang ni sebab saat lagi kita akan tengok graf tu kita boleh translasikan dia. Kita boleh angkat dia, buat turun dia. Okey, jadi bila dia tulis dia sebagai A dan B, dia boleh ubahlah A dengan B ni dan C ni juga. Jadi kita kena tengok dia tulis apa kat sini. Lepas tu sketch ikut kehendak soalan tu. Okey, faham? Right. Jadi cikgu tunjuk kamu sikit benda lah benda yang ditulis kat sini. Jadi yang ni graf sin dia. Jadi graf sin tu yang cikgu lukis tadi kan. Jadi graf sin ni dia ada maksimum dengan minimum negatif 1 dan 1. Okay, maksimum tu yang positif lah, yang minimum tu yang negatif kan. Jadi kita kata amplitude dia adalah 1. Jadi amplitude yang dilukis ni macam cikgu lukis tadi ya. Jadi bentuk graf dia berulang setiap selang 360 darjah ataupun 2 pi. Jadi dia kata untuk gambar yang asas tu, color dia adalah 360 darjah. Boleh? Color tu size satu shape dia. Okay, jadi kalau graf asas tu, Y sama dengan sin X, color dia adalah 360 darjah ataupun 2 pi. Ni graf asas dia. Kalau kata sin 3X, color dia akan berubah lah. Kita akan tengok color tu berdasarkan gambar kita. Boleh? Jadi untuk gambar yang asas tu color dia 2 pi ataupun 360 darjah. Jadi graf tan pula, graf tan dia bukan bentuk sinusoidal kan. Dia tak ada nilai maksimum minimum kan sebab dia pergi ke infinity kan. Jadi dia tak ada maksimum minimum. Okay, jadi dia ada bentuk yang berulang setiap selang 180 darjah. Kan? Jadi color untuk dia adalah 180 darjah untuk graf dia yang asas dia. Jadi dia tak tertarif macam kamu tengok tadi kat 90 dengan 270. Jadi kat situ kita akan lukis garis lah yang kita label sebagai asymptot. Asymptot ni ada P kat dalam tulisan dia, cikgu tertinggal tadi. Jadi garis asymptot tu garis yang kamu perlu lukis lah. Alright, jadi kamu tengok graf yang dilukis ni. Jadi ni maksud cikgu ni julat dibagi, dia boleh bagi julat tu daripada negatif ke positif. Okay, jadi katakan dia suruh kamu lakarkan graf Y sama dengan sin X tapi daripada negatif 2 pi kepada 2 pi. Jadi kita akan lukis graf asas ni.
Lepas tu daripada graf ni kita akan sambung dia sampai bahagian yang negatif tu, nampak nak? Dia mesti bercantum macam tu. Dia bentuk satu ombak. Okay, jadi dia akan bercantum kat bahagian negatif ni. Alright, jadi ini adalah julat lah. Kamu kena check julat yang dia set lah. Boleh saja dia kata nak plot sampai pi ke. Jadi kalau kita tak ikut arahan dia, dia akan tolak markah kamu lah. Jawapan kamu tak betul. Boleh? Jadi kamu ada ralat kat situ. Alright, jadi dia boleh tanya kamu soalan ni. Maknanya daripada graf yang dilukis ni, apakah nilai amplitude dia? Jadi kita kena fahamlah maksud tiap-tiap satu benda yang dia punya benda-benda kecil-kecil ni kita kena tahu. Jadi kita kena tahu amplitude tu apa, maksimum minimum tu apa, color tu apa, pintasan x apa, pintasan y apa. Okay, jadi untuk graf ni amplitude dia adalah 1, dia punya color dia adalah 2 pi kan. Jadi kita tengok dalam daripada 0 sampai 360 darjah dia ada satu shape. Jadi color dia 2 pi ni. Alright, jadi lepas tu dia punya nilai maksimum minimum kamu tahulah 1 dengan negatif 1. Pintasan x tu kat mana dia pintas spasi x tu kat sini 2 pi. Negatif pi ni. Pi dengan 2 pi ni lah. Okay, jadi pintasan y dia tak ada sebab graf sini dia start from 0. Tak ada kan? Tak nampak kan? Tak ada pintasan y nah. Okay, jadi kalau untuk graf cos ada pintasan y sebab dia start from 1. Okay, jadi dia ada pintasan y 1. Color dia untuk gambar ni, color dia adalah 2 pi lah. Alright. Jadi dia boleh juga bagi kamu graf, dia tanya kamu apakah persamaan graf yang ditunjukkan. Jadi kalau dia minta persamaan, kamu kena tulis ni lah. Y sama dengan cos x. Faham? Dia bagi kamu gambar, kamu kena tuliskan persamaan. Jadi kamu kena tahulah dia punya amplitude berapa, dia punya bilangan kitaran lengkap dalam 360 darjah tu berapa, adakah dia dah angkat graf dia, adakah dia dah songsangkan graf dia, kamu kena tahu. Okay, right. Jadi ni graf tan, yang ni pun dia buat daripada negatif 2 pi ke 2 pi juga. Alright, jadi graf tan tak ada amplitude, tak ada maksimum minimum. Color dia 180 darjah untuk gambar ni. Okay, mari kita tengok sikit latihan. Jadi yang ni dia suruh kamu plot graf satu. Mana satu ni? Okay, lagi cikgu akan tunjuk kamu dia punya dia punya macam mana dia ubah graf tu Okay, jadi kita tengok latihan ni. Jadi yang ni disuruh lukis graf. Jadi bila kita dia bagi arahan lukis tu maknanya kita kena plot yang ni kena pakai kertas graf. Jadi kalau kita nak plot, dia kata kat sini kita perlu paling kurang 8 titik. Jadi kalau kita nak plotkan satu kitaran, kita kena ada 8 titik. Banyaklah ni. Jadi sebab tu jarang keluar soalan plot graf. Sebab kamu kena lengkapkan table macam ni. Jadi kalau untuk satu kitaran tu 8 titik kat sini, dia punya cos tu 3/2 pi x kan. Maksudnya graf dia ada 1/2. Betul tak? 3/2 tu 1/2 kan? Maknanya kamu kena lukis graf tu 1/2 graf. Jadi 8, 9, 10, 11, 12. Sebab tu disuruh cari 12 titik kat sini. Jadi kenapa kita kena cari 12? Kenapa tak boleh cari 4 je ke? Sebab kita nak tahu kat mana kedudukan kelebaran graf kita ni. Kalau kita tak cari kat sini, nanti bila kita nak sambung sini ke sini, kita akan dapat triangle lah. Nanti graf kamu tak comel. Jadi tiap-tiap satu kitaran kena ada 8 titik yang kita cari. Kita kena belah lah. 0 pi per 2 nampak tak? Pi 3/2 pi ni kan? 2 pi lepas tu dia belah di antara-antara tu. Okay. Jadi kita tak nak tengok sangat yang melukis ni sebab tak pernah lagi takat ni keluar lukisan. Tapi kamu tengok macam mana dia ubah equation tu. Dia boleh ubah ni kat sini amplitude dia 2. Lepas tu dia punya cycle tu 1/2 kitaran lengkap dalam 2 pi. Maknanya ada 1/2 graf dalam gambar tu. Jadi kalau dia suruh lukis sampai 2 pi, memang kita kena tunjuklah ada 1/2 graf. Tapi nampak tak dia ada simbol negatif ni? Negatif ni maksudnya dia songsangkan graf tu. Nampak tak graf kamu ni terbalik? Jadi kalau graf cos, rupa dia macam mangkuk je katakan. Tapi nampak tak sekarang mangkuk kamu dah tertelangkup? Nampak tak? Jadi dia tertelangkup sebab ada negatif sign. Tu negatif sign tu maksudnya dia pantulkan kamu punya graf tu. Dia negatifkan. Jadi 3 kat depan ni adalah translasi kita. Translasi tu maksudnya dia angkat graf. Kalau dia positif maknanya dia angkat graf tu naik atas. Okay, jadi kalau graf ni amplitude dia patut 2 kan, nampak tak dia tulis 2. Tapi kamu tengok amplitude dia kat mana? Amplitude dia kat 5. Jadi maksudnya dia dah angkat 3, nampak tak? Jadi patutnya titik maksimum ni kat
2 tapi dia dah angkat sampai jadi 5. Maknanya dia dah angkat 3. Jadi bukan angkat titik ni je, kena angkat satu graf. Boleh nah. Jadi bila kita lakar, kita tak angkat graf lah, kita akan ubah paksi dia. Jadi cikgu akan tunjuk kamu manipulasi-manipulasi yang dia boleh buat pada graf kita. Lepas tu kita akan terus tengok soalan dia nah. Boleh nah. Jadi cikgu akan tunjuk kamu. Tadi apa benda yang dia boleh manipulate dalam graf tu kan? Tu maksud cikgu nah. Jadi manipulasi pada graf. Sin kostan kamu. Kostan. Okey, jadi first tadi yang kamu nampak kan, dia bubuh negatif. Boleh? Jadi negatif, katakan cikgu kata Y sama dengan negatif 2 sin 2x. Boleh? Cikgu tulis macam tu. Jadi 2 sin 2x ni maksudnya graf kita amplitude dia 2 dan dia ada 2 kitaran lengkap dalam 360 darjah. Ada 2 wave tu. Okay, jadi katakan cikgu suruh kamu lukis daripada 0 sampai 2 pi. Jadi lepas kamu lukis, jadi bila kita dapat soalan macam ni, kita boleh buat dua cara lah. Sama ada kita terus inverse kan, kita terus terbalik songsangkan graf tu. Yang ni maksudnya dia inverse songsang lah, inverse. Yang positif jadi negatif, yang negatif jadi positif. Itu maksudnya inverse. Okay. Jadi kamu boleh terus lukis yang songsang ataupun kamu lukis yang asas dia secara dalam keadaan cair. Lepas tu yang kita inverse tu pekat. Sebab kadang-kadang kita tak boleh nak bayang dia terus. Boleh? Jadi kita lukis yang asas, lepas tu kita manipulate yang asas. Jadi tunjuk kamu nak. Jadi yang ni kita akan inverse kan. Jadi graf asas ni kita lukis dia pudar je, kita akan lukis dia putus-putus nah. Jadi yang ni amplitude dia 2, kita akan lukis 2 round. Jadi kalau 2 kita pakai je skala kita punya, nampak tak kita punya kertas belang-belang ni dia ada petak-petak ni kan. Jadi kita pakai petak-petak ni noh. Jadi yang ni 2. Ni harus baru nak masuk. Yang ni negatif 2. Okey. Jadi kita ikut petak-petak ni senang untuk kita manipulate dia. Kecuali kalau dia besar sangat lah, kita adjust lah. Kata amplitude dia 7 ke apa, kita adjust lah. Okey. Lepas tu kita belah 4. Jadi yang ni 4 untuk satu graf kan. Jadi kalau kata kita punya graf tu dia perlukan 2 cycle, maksudnya dia perlukan berapa sengkatan? Satu graf perlu 4. Kalau 2 graf perlu berapa? 8. Jadi kita double kan dia. Ni kecil sikit tak apa nah. Okey, kalau nak besar sediakan kertas tu besar-besar. Boleh je ikut skala cikgu macam 2 satu line ataupun kamu pecah macam cikgu ni. Okey, jadi sekarang ni ada 8 line. Kita kena tentukanlah berapa tiap-tiap satu sengkatan. Betul? Jadi sekejap lagi kita letaklah yang tu nah. Jadi kita akan bahagi 8 360 darjah tu, kita tahulah berapa kan. Jadi kita akan lukis graf kita macam biasa. 4 sengkatan siap satu graf kan. Jadi yang ni kita nak kena ubah dia kan. Inverse kan. Jadi kalau cikgu lukis asal dulu jadi kita lukis dia dot-dot macam ni. Sebab yang ni bukan yang sebenar. Yang ni sketch kita lah. Nak tolong kita inversekan sekejap lagi. Okay. Nampak? Ni satu graf. 4 sengkatan, satu graf dah siap. Okay. Jadi lagi 4 sengkatan. Okay. Ini X kamu. Jadi kamu tahu kat sini 2 pi kan? Sebab 2 pi siap 2 graf. Jadi kat sini mesti 2 pi. Jadi 2 pi ni kita boleh labelkan kita punya paksi ni. Jadi kat mana 90? Dia 9, 18, 27, 36 kan? Jadi sini pi per 2. Sini pi. Yang ni 3 pi per 2. Sini 2 pi. Jadi kalau kita tak sure satu sengkatan ni besar mana ataupun sengkatan ni duduk apa, duduk kat mana, kamu buat macam ni lah. Kalau cikgu buat macam ni, kita tahu satu graf tu perlu 4 sengkatan. Jadi sekarang ni kita lukis 8 sengkatan, cikgu akan ambil 360, cikgu akan bahagikan dengan 8. Kan? Jadi kita dapat satu tu 45 darjah lah. Tapi yang ni senang lah, kita boleh nampak kan. Jadi kalau kata dia bubuh macam tadi tu 3 per 2, kita tak sure kan. Jadi kamu ingat je satu graf tu 4 sengkatan. Jadi kita boleh
tahu sengkatan yang kecil-kecil ni lah. Yang ni tak siap lagi, kita kena inversekan. Jadi kita akan inversekan, yang inverse tu pekat. Okay, jadi kalau pensel kamu yang first one tu kamu buat dia putus-putus cair saja. Lepas tu yang sebenarnya kita akan buat dia pekat. Jadi bila kata inverse, yang positif jadi negatif, yang negatif jadi positif. Lukilah secomel yang kamu boleh. Okay. Oh, ni tak comel lah. Okay. Nampak tak? Jadi pemeriksa tu boleh bezalah antara gambar kamu yang final dengan gambar kamu yang initial. Jadi kamu make sure jawapan kamu yang last kali tu adalah yang paling pekat. Jangan semua pekat. Nanti dia tak nampak jawapan kamu. Boleh nah? Jadi dah siap dah kamu label lah. Ini graf Y sama dengan negatif 2 sin 2x. Kali ni kita akan label graf tu. Boleh nah? Faham nah? Okay, jadi yang ni first one, inverse. Jadi kita tengok manipulation kedua yang dia boleh buat. Okay, manipulation kedua yang dia boleh buat adalah dia boleh letak modulus. Boleh lah. Modulus beza tak dengan inverse? Y sama dengan apa cikgu nak bubuh kat sini ya? Kata kita buat tan 3x lah. Nak dera kamu sikit. Okay, jadi Y sama dengan modulus tan 3x. Jadi beza antara modulus dengan inverse ni, modulus ni dia hanya positifkan yang negatif. Yang positif kekal positif. Betul? Jadi dia akan positifkan yang negatif. Jadi bila kamu nampak yang modulus, maksudnya yang negatif saja yang akan naik. Okay, yang positif kita biar. Boleh nah. Jadi tan 3x katakan cikgu tak suruh kamu lukis habis. Kata kita akan lukis dia sampai 270 saja. Boleh gitu. Jadi kita nak kena tahulah 270 tu kita dah lukis banyak mana graf dia. Jadi itu maksudnya kamu kena tengok kat mana dia punya dia tulis julat tu sampai berapa ke berapa. Nah, jadi kalau dia kata 3x tu maksudnya 3 round. Ada 3 graf tan kan? 3 graf tan dalam 360 darjah. Satu graf tan betul tak? Satu graf tan 4 senggatan. Okay, jadi kalau kita lukis dia sampai 360 darjah, kita kena lukis 12 senggatan. Faham? 360 darjah kita akan ada 12 senggatan. Jadi berapa saiz satu senggatan? Kita boleh kira kat sini. 360 bahagi dengan 12. Kita dapat saiz satu senggatan berapa tu? 360 darjah bagi 12. Dapat berapa? Dapat berapa? Berapa? 30. Okey, dapat 30 darjah lah. Jadi kalau kita nak tahu 270 tu kita nak lukis berapa senggatan, kita guna logik kita lah. 270 kita bagi dengan 30 darjah. Okey, ini optional je. Kalau cikgu ni cikgu suka lukis senggatan tu. Jadi cikgu kira lah. Okey, macam ni lah. Jadi kita bagi 30. Okey, jadi kita kena lukis 9 senggatan. Boleh? Jadi 9 senggatan kita akan dapat siapkan kita punya gambar 200 sampai 270 lah. Nampak tak jalan kerja cikgu? Jadi satu cycle 4 senggatan. Jadi kalau kita nak lukis 3 cycle lekat dalam 2 pi, kena lukis 12 senggatan. Tapi kita bukan nak lukis sampai 2 pi, kita nak lukis sampai 270 saja. Jadi kita kira lah 270 tu berapa senggatan. Jadi cikgu kira macam ni lah. Okey. Jadi kita letak paksi kita. Jadi yang ni amplitude dia 1 kan. Sebab dia tak tulis kan. Jadi kalau tan, kita kena agak-agak jugalah saiz dia sebab macam cikgu katalah kadang-kadang dia nak suruh kamu angkat graf tu. Ataupun buat turun kan. Jadi kita walaupun dia tak ada dia punya nilai maksimum minimum dia, kita still akan guna paksi ni sebagai 1, 2, 3 kita. Boleh? In case kita kena translasikan. Okey, jadi kita akan lukis graf tan kita nah. 9 senggatan banyak mana kita dapat graf tu. Kita akan tengok lah. Muat tak 9? Cikgu buat kecil sikit lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi kalau kita susah nak lukis kecil, kita buat besar. Okay. Jadi yang ni Y, yang ni X. Jadi kita nak moduluskan kan? Jadi kita akan lukis pudar lah. Jadi cikgu letak asimptot dia.
Rasanya macam tu lah. Jadi asymptote dia nampak tak, dia repeat dua macam ni kan. Jadi kamu boleh nampak lah graf dia akan lengkap kat situ. Asymptote last ni tak perlu pun tak apa kot. Mari kita lukiskan graf dia. Jadi kita nak modeluskan dia. Jadi kita akan lukis dia cair. Kita cair dululah. Okay, jadi sekejap lagi kita akan pekatkan yang mana satu yang kaki dia yang betul. Jadi kadang-kadang kita susah nak terus ingat mana satu dia start macam mana. Lukis orang kamu ni dulu. Okay. Jadi kaki dia satu naik atas. Jadi sebenarnya yang positif ni kita lukis pekat pun tak apa. Sebab modulus tu dia hanya akan ubah yang negatif. Okay, jadi teruskan. Itu kata graftan ni lain sikit lah. Bila kita nak kira dia. Banyak tu lah kita dapat. Betul tak senggatan 39 ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi kita akan label kan. Sini 270 darjah. Nak label semua pun boleh. Inilah. Jadi kalau nak label semua sini 30 kan. 3, 6, 9, 12. Ataupun kamu boleh label yang mana yang penting saja. 3, 6, 9 kan. 90 sini. 12, 15, 18, 180 duduk sini. Jadi cikgu akan check lah. Jadi kalau macam ni cikgu nampak dah kamu punya senggatan tu 1 senggatan 30. Tapi kata 90 kamu tu sesat. Cikgu nampak lah kamu guna skala yang salah lah. Okay, jadi tak payah label semua pun tak apa. Okay, kita boleh label sebahagian saja. Sekarang ni kita nak moduluskan, jadi jawapan kita tinggal yang mana. Okay, kaki ni betul. Tak payah buat apa-apa pada dia. Kaki ni kita akan angkat dia, kita akan pantul. Jadi kalau pantul, macam kita pantul cermin lah. Jadi dia akan jadi macam ni, kaki dia akan naik atas tu. Okay, kaki yang ni kita kekalkan dia. Kaki ni kita angkat. Kaki ni kekal. Ni angkat. Dapatlah bentuk macam ni. Okay. Jadi memang tajam-tajam sikit tau. Sebab graf tan ni dia bukan bulat lah. Dia bukan sinusoidal. Dia tajam-tajam sikit kat ujung sebenarnya. Inilah rupa graf kamu. Yang pekat ni graf final kamu lah. Jadi dia boleh, asalkan dia nampak mana satu graf final, dia akan tick lah. Okay. Jadi dia tak kisah pun kamu sketch initial tu pada paksi yang sama. Asalkan dia boleh nampak beza. Boleh ikut ke ni? Boleh ikut tak takat ni? Boleh? Ya. Boleh lah. Okay. Jadi ni kita punya graf kedua. Kita tahu cikgu kalau cikgu laju sangat lah. Jadi graf ketiga pula. Graf tiga kita nak tengok kita punya translasi. Jadi translasi cikgu kata kan. Translasi tu sama ada dia boleh angkat graf tu naik atas ataupun turunkan dia. Dikatakan dia tulis macam ni. Y sama dengan cos lah pula lah. Cos kata setengah X. Tambah 2. Boleh? Jadi setengah X tu maknanya hanya ada setengah kitaran lengkap dalam 2 pi. Jadi bila dia kata tambah 2 ni dia boleh letak kat depan, dia boleh letak kat belakang. Jadi dia boleh tulis macam ni. Ataupun dia tulis macam ni. Sebab dia tambah kan, jadi dia tak kisahlah dia duduk mana kan. Jadi sekarang ni graf kamu amplitude dia 1. Dia punya bilangan kitaran lengkap tu ada separuh saja dalam 2 pi, separuh saja. Jadi kalau separuh, kata yang ni cikgu bagi kamu lukis sampai 2 pi lah. Okay, jadi maksudnya kamu nampak separuh mangkuk saja. Boleh? Okay, jadi kita tak akan angkat graf tu, tapi kita akan turunkan paksi dia. Boleh? Kita akan gerakkan paksi dia. Jadi katakan paksi tu asal kat sini kan. Jadi kita akan gerakkan paksi tu, kata graf kamu macam ni kan. Jadi kalau kita gerak, kalau kata kita nak angkat graf kita, kita akan gerak paksi kita ke bawah. Ini angkat 2 kan, jadi gerak paksi ke bawah 2. Jadi seolah-olah kamu dah angkat graf. Betul? Jadi kita tak payah angkat shape graf tu, sebab kata graf macam tan ni, kita nak angkat semua, susah lah kan. Jadi kita akan ubah paksi dia punya kedudukan. Jadi kita akan turunkan paksi dia. Kalau kamu nampak dia translasi graf tu naik atas. Okay, kita akan ubah paksi dia ke bawah 2. Paksi apa? Paksi S lah. Ni 2, jadi kita akan ubah dia ke bawah 2. Alright, mari kita sketchkan graf tu. Graf kita dia setengah sekitaran je kan. Jadi kalau setengah sekitaran dia ada 2 senggatan saja.
1, 2. Okey, jadi untuk kes yang ni kita lukis paksi dia pudar sikit sebab kita nak ubah paksi dia punya kedudukan. Okey, dah. Paksi tu yang kena dotted. Okey, 1, 2. Senggatan tu tak payah label lagi. Okey, jadi yang ni Y kamu kan. Yang ni X tak payah label lagi sebab kita akan ubah paksi kita. Kita lukis dulu cos tengah X ni. Okey, sekejap lagi kita akan ubah paksi dia kan. Di cos tengah X tu amplitude dia masih lagi 1. Jadi kita letak 1 kat sini. Negatif 1. Ni pun tulisan sekejap lagi kita kena ubah lah tulisan kat tepi ni. Okey, jadi kita lukis graf kita. Ni ada 2 senggatan je. Jadi mangkuk kita banyak mana? 1. Dekat situ saja. Dan itu separuh mangkuk cos. Okey, itu separuh graf dia. Okey, jadi yang ni cos tengah X kan. Sekarang ni kita nak ubah paksi dia, kita nak ubah dia supaya kita nampak macam graf kita angkat 2 kan. Jadi kita kena bawa turun dia. Jadi sebab tu skala ni elok kita pakai kita punya line ni 1, 1, 1 supaya kita tahu kat mana kita nak letak paksi kita. Kalau letak paksi kita kat sini kan. Jadi kita gariskan pekat-pekat lah paksi baru dia tu. Okay. Ini paksi baru dia. Ini S. Jadi senggatan tu kamu kena ikut senggatan dia yang asal tu. Okay, jadi yang ni senggatan dia yang asal. Jadi senggatan tu kita akan label dia 9, 18 jugalah. 9, 18, 27, 36 tu kan. Ini dalam pi. Dia suruh lukis sampai 2 pi kan. Jadi 2 pi kat sini. Sini pi. Jadi 2 pi ada separuh graf sahaja. Jadi nombor ni tak betul dah kan. Sebab kita dah angkat graf kita naik atas kan. Jadi kat sini kosong kamu. Dia punya maksimum dia jadi apa ni. Kalau kita angkat graf dia 2. Jadi apa? Ini jadi apa? Titik ni. Maksimum ni jadi apa? Maksimum jadi 3. 3. Sebab asalnya, asalnya amplitude dia 1 kan. Sekarang ni kita angkat dia 2 kan. Jadi dia jadi 3 lah. Betul? Okay, sebab kosong, 1, 2, 3. Jadi kalau kita lukis dia ikut kita punya belang-belang kertas ni, kita boleh kira lah banyak mana kita bawa turun kan. Jadi 3, jadi dia punya tempat yang dia punya paksi lama tu duduk kat sini. Sini 2 kan. Sini positif 1. Ni kosong baru kamu. Okay, jadi kat sini kalau yang label penting label kat sini. Puncak dia. Kalau dia ada minimum pun kamu kena label lah kat sini kan. Dia jadi 3 dengan 1. Faham lah? Okay, jadi yang ni graf translasi kita naik atas. Okay, jadi cikgu tunjuk kamu macam mana pula kalau translasi turun bawah. Okay, jadi graf sin lah. Okay, jadi Y sama dengan sin. Apa cikgu nak buat 3/2 lah. 3/2 X tambah 3. Negatif kan? Tolak 3. Jadi dia boleh tulis macam ni. Ataupun dia tulis benda ni kat depan tau. Jadi kalau dia tulis kat depan, mungkin kamu confuse sikit dengan inverse. Okay, jadi kamu kena tengok elok tau. Okay, jadi Y sama dengan negatif 3 tambah sin 3/2 X. Jadi ini maksudnya graf tu bawa turun 3 ke bawah. Dia ada pelajar, dia tengok graf yang macam ni. 3 tolak sin 3/2 X kan? Cikgu. Ya. Dia ni tak boleh masuk. Sebab apa? Sekejap. Ini mana? Masalah line dia kot. Sebab cikgu dah admit dah semua. Dia sebab tadi dia tanya saya, dia cakap ada nombor ni, nombor dia dekat. Tak ada dah. So dia masuk balik, nanti cikgu admit dia. Okey, kat mana cikgu tadi? Okey, jadi kadang-kadang kamu nampak dia tulis macam ni kan. Kamu terus ingat dia bawa turun 3. Sebenarnya dia positif 3, nampak tak? Maknanya graf yang ni dia angkat 3 tapi di inversekan graf dia. Okey, jadi lain lah. Jadi ni maksudnya dia bawa turun 3. Nampak tak? Negatif sign tu kat mana? Negatif sign tu duduk di sebelah sin, maksudnya di inverse. Okey, jadi ni baru maksudnya dia bawa turun graf tu 3. Boleh? Jadi ni maksudnya di inverse tapi dia angkat naik kan? Jangan confuse. Okey, jadi yang ni cikgu padam balik ni. Cikgu confuse. Okey, mari kita lukis graf ni. Samalah cikgu lukis sampai 2 pi lah.
Sebab lupa mudah untuk cikgu sketch. Nah, nanti kita akan tengok buku teks punya soalan. Jadi julat dia. X daripada 0 sampai 360 darjah. Cikgu pakai darjah pula kat sini. Okey, jadi kita akan lukis 1/2 graf scene kan. Jadi kalau 1/2 maknanya kita perlukan 6 senggatan. Boleh? 1/2 ni, 3/2 ni 1/2. Okey, jadi kita akan lukis graf scene 3/2x juga macam yang atas ni kan, yang asal dia. Lepas tu baru kita akan ubah paksi dia. Jadi paksi dia kita akan bawa naik lah. Jadi seolah-olah macam graf kamu turun. Boleh tak? Bila kita angkat paksi dia naik. Okey, tadi cikgu tulis apa? Ubah paksi ke bawah kan. Ini ubah ni atas. Ubah paksi S naik atas. Okey, jadi graf kamu akan nampak seolah-olah dia dah turun. Okey, macam kita dah turunkan graf tu. Okey, jadi kita lukislah ni. Yang ni dia punya bagi ruang lebih sikit lah kalau kamu tahu kamu kena translasikan kan. Jadi kamu kena bagi muat. Yang ni kita nak angkat dia naik atas kan. Naik atas 3 kan. Dan dia tak boleh masuk je, cikgu rasa line dia kot. Okey, jadi katakan cikgu letak paksi cikgu sini lah, bawah sikit. Ya ke? Jadi kita nak angkat dia naik atas lah. Jadi kita letak di bawah sikit. Pudar sikit. Okey. Mungkin tengah-tengah sikit kalau kita tak sure. Okey. Ni panjang sikit. Okay, graf ni 1 dengan -1 kan sebab amplitude dia 1 kat sini. Okey, jadi sini 1 dengan -1. Jadi kita lukis senggatan dia. Dia ada 1/2 graf. Dia ada 6 senggatan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boleh, okey 6. Jadi kita akan lukis graf scene kita. Jadi graf scene tu graf ni kita boleh lukis pekat lah sebab kita nak ubah paksi saja. Okey, ni graf ni biasa saja. Tu kata kamu kena ingat shape asas dia supaya kita boleh lakar dengan cepat lah, tak payah rujuk. Okey, ni kalau kamu kena rujuk pula lambat lah. Ataupun kena tekan calculator lambat lah. Nampak tak dia ada 1/2 graf? Nampak tak? Ini 1 graf scene kan? Ini setengah graf scene. Okey, ni paksi X kamu tadi kan. Jadi sekarang ni graf tu kita kena angkat 3 dia punya paksi X tu. Jadi 1, 2, 3 duduk sini lah. Okey, jadi puncak dia 1, puncak dia jadi berapa? Sini paksi baru kamu. Uduhnya. Okey. Tarik. Okey. Ni Y, yang ni S. Nampak tak? Sekarang ni magic dah. Graf kamu dah duduk bawah paksi S kamu kan? Jadi kita dah angkat 3, paksi dia 1, 2, 3. Jadi sini kosong baru kamu. Jadi sini akan jadi -1 lah. -1, -2. -3. Jadi puncak dia asalnya 1. Sekarang ni dah jadi -2. Betul lah kan? Tolak dengan 3. Okay, jadi yang sini akan jadi -3. Make sure kat sini pun ada label juga lah. Dia akan jadi -4. Ubah semua nombor lah. Jadi kalau tak ubah nanti hilap lah. Okay, jadi patutnya dia -1 dia dah jadi -4 lah sebab dia dah turun 3. Nampak? Jadi sekarang ni make sure last sekali kamu label balik kat mana 9, 8, 27, 36 tu ikut kamu punya skala asal tu. Okay, yang ni pun sama kan, yang ni 360 darjah kita bahagi dengan 6 kan. Jadi satu senggatan berapa tu? 30 kan? 60. 60. Jadi 6, 12, 18, 24, 30. 360. Dah siap dah. Okey, jadi yang inilah secara asas ni lah. Jadi dia boleh ubah nombor-nombor ni. Okey, dan selain tu dia boleh suruh kamu translasikan, dia boleh suruh kamu moduluskan, dia boleh suruh kamu inversekan dia. Dan kalau kata soalan tu kompleks sikit, dia suruh kamu buat semua benda tu dalam soalan tu. Boleh lah, mari kita tengok macam contoh tadi kan. Dia inversekan. Lepas tu dia translasikan. Lepas tu boleh juga
luar tu dia bawa modulus pula. Dia moduluskan pula. Boleh nah? Jadi mari kita tengok soalan. Dah ke ni? Laju tak? Okey ke? Boleh. Boleh. Nanti cikgu bagi kamu nota ni tau. Tapi kamu kena sketch lah sebab memang kalau tidak nanti kamu tak biasa. Alright. Jadi mari kita tengok soalan dalam buku teks. Okey, jadi macam cikgu katakan dia boleh bagi kamu graf, dia suruh kamu bagi tahu. Okey, jadi dia kata kat sini ini graf kosinus. Nyatakan fungsi kosinus yang diwakili oleh graf yang berikut. Jadi kita nak kena tahu dia punya equation dia. Boleh? Jadi cikgu tulis equation dia. Y sama dengan A cos BX kan? Jadi kita kena tengok amplitude dia kat sini. Berapa amplitude dia? Berapa amplitude graf ni? 4. Ni lah. Ni amplitude lah jarak sini-sini. Betul lah. Dia tak ada translasi apa-apa kan? Jadi kadang-kadang dia translasikan graf tu. Jadi kamu kena check lah. Kita kena tahu betul-betul shape dia yang asal tu. Okay, jadi A kita dah 4. Okay, B ni. Berapa cycle kamu nampak dalam 360 darjah? Daripada kosong kita akan tengok cycle tu daripada kosong sampai 2 pi. Dia berapa cycle tu? 2. Jadi kosong sampai 2 pi lah kalau kita nak check nombor kat B ni. Kita tak ambil kira yang negatif ni. Ni julat dah. Jadi kita ada 2 cycle lengkap, nampak tak? Yang ni cos kan? Ada 2 mangkuk kan? Jadi kat sini 2. Jadi equation dia Y sama dengan 4 cos 2x lah. Okay, jadi kalau dia tanya julat dia daripada negatif pi ke 2 pi kan? Tu julat dia. Okay, jadi mari tengok jawapan dia. Besar kan tadi sebab tak nak bagi orang nampak jawapan dia. Okay, ni jawapan dia. Betul lah. Jadi kita tak payah kira ikut jalan kerja dia. Tapi cikgu boleh, dia boleh tanya kamu lah color adalah apa kan? Nampak tak color? Color tu size satu shape ni untuk graf yang ditunjuk ni. Color dia apa ni? Apa color kamu punya graf kat atas ni? Dia tulis kan? Faham tak? Nampak lah satu shape tu color dia pi. Sebab tu kitaran tu ada 2 cycle. Faham? Jadi dia buat daripada color tu tentukan B. Tapi buat apa? Kita boleh kira je kan ada berapa cycle kan? Tapi dia boleh tanya jugalah apakah color graf ni. Jadi berdasarkan graf ditunjuk ni nah. Ini berdasarkan graf tunjuk ni color dia adalah pi ataupun 180 darjah. Okey. Okey, mari kita tengok soalan bawah ni. Scroll. Okey. Yang ni apa? Ini dia boleh tanya kamu banyak-banyak macam ni. Okey, jadi dia kata diberi efek sama dengan 3 sin 2s kan. Nyatakan color bagi graf fungsi fx berikut. Jadi berapa color dia ni kalau dia tulis sin 2x? Berapa color dia? 2. Bukan. Color tu macam tadi color dia pi. Color dia mesti 360 darjah pi macam tu. Jadi apa color untuk graf ni? Yang ni kalau kamu kata 2 tu maksudnya apa? 2 tu maksudnya apa? 2 bulatan. Kitaran lengkap. 2 kitaran lengkap. Boleh? Kitaran. 2 shape lengkap lah kita kata. 2 shape lengkap dalam 360 darjah. Jadi kalau dia ada 2 shape lengkap dalam 360 darjah, berapakah color dia? Color dia berapa? Color dia apa? Boleh bayang tak tanpa lukis? Boleh kan? Color dia apa? Ada 2 dalam 360 darjah. Color dia apa? Siapa tahu? Jawablah. Cikgu kena uji kamu ni. Nanti exam kamu tak tahu color tu apa. Berapa color dia ada? Ini kamu dah jawab dah ni. Bilangan kitaran lengkap dia ada 2. Berapa color dia? Kalau ada pi. Pi macam atas ni lah. La ilaha illallah kan. Color dia adalah pi. Okay, sebab 2 graf kan. Jadi dia akan siap satu cycle dalam pi. Kan? Jadi dalam 2 pi dia dah ada 2 cycle. Nyatakan amplitude bagi graf tersebut. Apa amplitude dia? Amplitude dia mana? 3. 3. Ni lah. Ni amplitude lah. Ingat lah. Hari ni je cikgu ulang banyak kali. Lepas ni cikgu harap semua tahu. Tuliskan koordinat bagi titik maksimum minimum dia. Yang ni susah sikit lah kita nak bayang tanpa kita lukis graf kan. Jadi patutnya turutan ni lakar dulu. Baru tulis. Jadi kalau kita lakar.
Ni cikgu tunjukkan macam mana nak tulis koordinat. Jadi lakaran graf tu simple je kan. Sin 2x, amplitude dia 3, kita lukis 2 pi kan. 2 round kan. Mana dia ada lukis tak? Adalah. Inilah gambar dia kan. Jadi koordinat titik maksimum minimum tu maksudnya point ni. Kita akan bacalah dia punya x dia berapa, y dia berapa. Boleh? Y dia berapa. Jadi x dia tu dalam darjah, y dia tu dalam inilah pasti ni amplitude dia tu kan. Jadi dia ada titik maksimum kat 45.3 kan. Lepas tu dia ada titik maksimum satu lagi kat sini sebab dia buat 2 round. Jadi dia ada kat tempat yang pelik-pelik sikit lah sudut dia. Dia sini 45, sini 90. Jadi dia ada in between ni kan. Di kat sini bacaan dia 225 lah kalau kita tambah 180 ni dengan 45. Jadi kat sini 225 darjah, masa tu dia punya nilai dia 3, jadi 2 ni adalah maksimum. Jadi kalau minimum dia punya y tu negatif, nampak? Jadi kita ada 2 negatif kat 135 dengan kat 315. Ini kalau kita tambah 45 kita dapatlah yang ni lah. Jadi kita ada negatif 135, negatif 3 dengan negatif 13, negatif 3. Boleh? Jadi dia suruh lakar graf. Lakar tu macam ni lah. Last kali kita label nampak. Lakar seperti yang dia minta lah julat dia. Lepas tu pada paksi yang sama lakar graf fungsi negatif 3 sin 2x. Jadi kalau negatif 3 sin 2x tu maksudnya dia songsang kan. Jadi kalau dia kata pada paksi yang sama, tak apalah dia kamu kena bagi beza lah, kamu kena label. Sebab kamu lukis dua-dua kan. Jadi kamu label betul-betul mana satu graf kamu yang first, mana satu graf kamu yang second, macam dia label ni lah. Okay. Jadi kamu tak boleh nak buat color-color lah. Okay. Tapi dia nampak lah kamu punya graf tu ada 2 biji kat situ. Jadi kalau dia buah negatif tu maksudnya dia pantulkan graf tu kan. Jadi graf dia yang warna biru tu adalah graf pantulan dia. Okay, labelkan elok dulu. Okay, mari kita buat latihan lah. Ni yang ni sama je soalan dia nah. Cuma dia suruh nyatakan transformasi. Jadi bila dia suruh tulis nyatakan transformasi tu, kita kena tulis satu-satu transformation dia. Okay, jadi equation dia y sama dengan modulus negatif tan x kan. Jadi mula-mula nampak tak dia pantulkan graf tan x kamu. Ni gambar pertama ni dia tunjuk kamu pantulan graf tan x memberi graf y1 ni. Yang ni jarang lah keluar soalan macam ni. Cikgu harap dia tak suruh lah kamu buat satu-satu ni, habis masa je. Okay, lepas tu dia modulus kan. Dapat graf yang kedua ni dia kata. Jadi dia kata Y2 adalah proses dia memoduluskan. Jadi ada beza tak graf ni kalau dia modulus dulu lepas tu baru dia inverse kan dengan kalau dia inverse lepas tu dia modulus. Beza tak kat masa graf dia? Beza tak graf A dengan B? Beza. Dia akan beza lah. Dia ada tak dilukis graf B tu? Ada. Jadi kalau dia buat modulus dulu baru dia inverse dia dapat rupa gini. Nampak tak? Tadi dia buat inverse dulu baru dia modulus dapat gini. Dia naik atas positif semua kan. Ada beza lah. Jadi turutan tu penting waktu kamu tengah menyelesaikan kamu punya lukisan graf tu. Kamu kena buat mana satu dulu. Jadi kita akan buat latihan. Okay, jadi kamu nampak tak dia bagi kamu equation ni. Y sama dengan 1 tolak 3 sin 2x kan. Jadi kita akan start dengan kita lakar dulu graf 3 sin 2x. Lepas tu kita inversekan dia. Lepas tu baru kita angkat dia macam tu, turutan dia. Jadi kalau B ni, sama juga kita akan lukis tan 2x dulu. Kita akan modulus dia, inverse dia, baru kita angkat dia. Boleh? Nampak? Jadi kita ada turutan dia nak buat. Kalau kita salah turutan, kita punya graf jadi terbalik. Okay, jadi cikgu copy kan. Kita akan, masa cikgu nak habis dia kan, cikgu rasa cikgu sempat buat graf ni. Soalan 1 dengan 2 dengan kamu. Nanti cikgu akan bagi kamu homework yang ni sebab dia susah sikit, jadi cikgu harap kamu ambil masa lebih sikit untuk belajar. Dia tak susah. Cuma cikgu kata susah kan, tak susah pun. Okay, tapi kita kena ada asas yang kuat. Okay, right. Mari kita pergi balik kat kertas graf cikgu. Paste. Lakarkan graf. Jadi lakarkan graf.
disuruh kata graf lah pula. Tak payah. Jadi kita lakukan graf kita. Seterusnya semak graf anda menggunakan perisian geometri dinamik. Ini tak apa, dia dah bagi jawapan kan. Jadi dia suruh check dengan macam app macam Desmos semua tu, nak check jawapan kamu betul ke tidak. Jadi kalau exam dia tak suruh lah kamu seterusnya semak dengan geometri dinamik ni mah. Okay, mari kita lukiskan gambar dia. Okay, jadi equation Y sama dengan 1 tolak 3 sin 2x. Nampak tak dia punya julat tu. Daripada negatif 90 sampai 180. Walaupun dia ada negatif 90, kita still akan lukis dia gambar yang asal dulu, baru kita lajakkan dia ke belah kiri. Dia senang sikit macam tu. Print screen. Okay. Cikgu copy ni, kita lukis kat bawah ni. Jadi kamu boleh try lukis atau kamu bandingkan dengan jawapan kamu dengan jawapan cikgu pun boleh. Okay, ataupun kalau siapa yang belum lagi belum lagi mahir, dia tengoklah cara cikgu buat lah. Tengok baik-baik. Sebab yang ni markah dia berapa ya? Banyak jugalah. Kat sini lah tempat kamu boleh dapat markah lah. Okay, jadi lakaran ni senang dapat markah. Alright, mari kita lakar dulu. Jadi kita tengok apa yang kita kena ubah lah. Kalau kata kita nak kena ubah dia, kita kena lukis dia pudar kan. Jadi cikgu akan lukis step by step lah ni. Jadi kalau kita dah mahir, macam cikgu kata kan, kita boleh terus inverse kan. Faham? Jadi kalau tak mahir, kita lukis dia yang asas dia dulu. Kita akan lukis 3 sin 2x dulu. 3 sin 2x tu maksudnya amplitude dia adalah 3 ni amplitude kamu lah. Jadi dia ada 2 cycle dalam 360 darjah. Okay, jadi dia sudah lukis sampai 180 darjah saja kan. Jadi kalau 180 darjah saja, dia nampak satu cycle sajalah. Betul tak? Kamu boleh guna logik kamu macam tu tak? Jadi kalau kata 2 cycle perlu 8 singkatan kan, tapi sebab dia suruh lukis sampai 180 darjah saja, maknanya kita akan lukis separuh saja. Kita akan lukis sampai 4 singkatan saja. Jadi graf ni kita, walaupun dia ada 2 biji dalam 360 darjah, kita nampak sebiji saja sebab dia punya julat tu. Okey, mari kita lukis paksi dia. Kita nak kena, saat kita nak kena angkat naik paksi kan, jadi kamu bagi ruang lebih sikit lah. Jadi kita nak bagi muat tinggi. Ni menyanyi pula. Bukan. Okey. 3. Negatif 3. Okey. Oh, Pak Si pun nak ubah. Jadi Pak Si ni patut pudar lah. Tak apa, sekejap lagi cikgu tukar colour lah. Cikgu akan pakai colour lain. Jadi 4 singkatan sebab sampai 180 darjah saja. Jadi dia ada negatif 90 kan. Di sini 180 kan. Betul sini 180. Betul lah. Jadi dia 9, 18 kan. Jadi kat belah sini kita kena tambah lagi 2 singkatan. Faham lah kenapa dia lagi 2? Sebab ni sini 90, sini 180. Jadi sini negatif 90. Okay, cikgu tak label sebab lagi kita nak kena padam paksi ni kan. Jadi cikgu biar dia dengan singkatan sajalah. Jadi kita akan lukis graf 3 sin 2s dulu, lepas tu baru kita songsangkan dia. Di graf sin ini 1 singkatan, 2 singkatan. Nampak tak? 4 singkatan, 1 graf saja. Okey, jadi belah sini kita kena sambung. Okey, jadi yang ni graf 3 sin 2x kamu. Lepas tu kita nak kena inverse kan dia kan. Jadi yang inverse maknanya yang negatif jadi positif, yang positif jadi negatif. Okey, jadi cikgu inverse kan dia. Tajam sangat. Boleh lah. Okay, jadi kita dah inverse kan dah. Ini graf kita yang final. Boleh? Okay, sekarang ni dia nampak tak? Dia angkat graf dia 1 kan. Jadi kita akan turunkan paksi kita lah. Kita akan turunkan paksi X kita ni 1. Kan? Jadi paksi tu duduk sini. Jadi dia akan duduk sini. Jadi kita lukis. Cikgu tukar warna sebab cikgu dah pakai warna tadi.
Jadi kamu kena padam sikit lah. Jadi kalau kata dah lukis pekat, kamu ambil madam kamu yang halus tu kamu padam sikit. Boleh yang asal tu. Okay. Jadi yang ni kita bawa turun satu paksi dia sebab kita nak nampak macam graf kita terangkat satu. Boleh? Yang ni dia angkat satu graf dia nak. Okay. Ni paksi kita bawa turun. Okay. Cikgu, Ada soalan ke nak tanya? yang belakang tu dia berapa darjah je? Mana? Yang belakang. Yang ni belah kiri Ha. Dia negatif. Boleh sekejap lagi cikgu label kat sini negatif 90. Yang ni 90. Yang ni 180. Boleh faham tak? Jadi kalau dia pergi belah kiri, dia akan jadi sudut yang negatif. Jadi sebab apa kita kena lukis? Sebab dia bagi kamu sini julat dia daripada negatif 90. Faham tak Daniel? Faham. Faham lah, okey. Jadi kenapa sengkatan dia macam ni? Sebab tadi kan cikgu cerita kan, dia ada 2 round dalam 360 darjah. Maknanya dalam 180 darjah dia hanya siapkan 1 round saja. Jadi 1 round tu ada 4 sengkatan. Jadi kita boleh agaklah nampaklah satu sengkatan tu 45 lah. Jadi kalau kata satu sengkatan tu 45, 2 sengkatan akan jadi 90. Jadi sebelah kiri ni kita akan label dia negatif 90. Boleh je kamu nak label sini 45 ni tak ada masalah pun. Okey, jadi last kali kita dah dapat graf ni, kita kena ubah nilai paksi X, paksi Y kita. Berapa puncak tu? Sini jadi berapa ni? Atas tu jadi berapa? 4. 4 lah. Jadi kamu ingat lah. Kita tambah 1. Jadi kat sini jadi negatif apa? 2. Negatif 2. Jadi kat mana? Okey, betul lah. Dah siap dah. Dapat semua markah. Jadi lagi banyak disuruh ubah, lagi banyak markah kamu. Yang ni mungkin boleh dapat 3 atau 4 markah lah. Dia taklah 10 markah lah. 3 atau 4 markah. Okay, jadi kalau ada 10, kalau kamu tak buat, kamu menangis. Faham? Sebab dia tak boleh bagi banyak sangat. Okay? Jadi 3 sampai 4 markah tu kira banyak lah untuk exam. Tapi kan cikgu kata lepas ni kita ada tambah lagi, kita kena extend kan dia. Kita kena bubuh satu lagi garis atas gambar ni ataupun satu lagi graf. Semua sekali nanti kamu akan dapat 10 markah. Faham tak? Jadi dia boleh jatuh dalam soalan 10 markah. Tapi sekarang ni graf ni dah 4 dah. Faham? Jadi dia murah hati kalau dia graf scene, dia nampak je kamu lukis scene, dia dah bagi 1 markah. Okay, jadi dia tak tengok kamu paksi-paksi lagi. Jadi kalau kata tak tahu sangat, paling kurang kamu sketchkan graf tu secara asas supaya kamu tak dapat kosong lah. Kita ni nak mengelakkan markah tu jadi 0, faham tak? Jadi paling kurang kita dapat 1 markah tiap soalan. Kalau boleh jawab penuh lah. Jadi kalau tak tahu ke tak sempat, kita sketch je graf scene, kita dah dapat markah lah. Faham? Okay. Ada orang ketuk pintu pula. Cikgu nak abai ke? Sekejap. Jadi kat mana kita? Okay, jadi kita dah siap ni. Mari kita tengok jawapan. Dia ada tunjuk kamu jawapan tak? Ada kan? Jadi kita check jawapan. Ni latihan kandiri 6.4 1A. Okey. Jadi dapatlah sama tak? Sama. Okey, jadi kita check nilai-nilai dia tak. Dia ada negatif 2, dia ada 4, lepas tu dia punya nilai shape dia cukup tak? Ada 1,5 graf kat situ. Daripada negatif 90 ke 180. Okey. Faham dah? Jadi yang ni dah betul dah. Okey, mari kita lakar satu lagi. Kita lakar graf Fx sama dengan negatif modulus tan 2x tambah 1. Okay, jadi kamu kena fikir mana satu nak kena buat dulu. Siapa yang dekat dengan tan yang tu kita akan buat dulu. Dia ikut start. Okay, jadi modulus dulu. Nampak tak? Baru kita inversekan. Last kali baru kita tambah 1. Alright. Jadi kita nak, first kali kita kena fikir tu lah berapa sengkatan yang kita kena lukis tu. Yang tu kita kena fikir. Jadi kat sini dia akan lukis daripada 0 sampai pi samalah. Maknanya sampai 180 darjah lah. Jadi sampai 0 sampai pi.
Okey, jadi kita check dulu dia punya amplitude semua boleh. Jadi graf ni dia tak ada amplitude lah tapi kita kena muat lah bagi dia boleh angkat satu. Lepas tu kita punya cycle tu dia ada 2 graftan dalam 360 darjah dalam 2 pi kan. Dia sama macam kat atas tu. Sebab dia suruh lukis separuh saja. Jadi maknanya kita hanya nampak satu graftan saja sampai 180 darjah. Faham? Jimat masa kita lah. Jadi selalunya macam tu lah. Dia tulis kat sini besar. Tapi kamu tengok dia suruh lukis dekat mana. Selalunya dia tak akan lukis, dia tak suruh lukis semua. Boleh. Jadi kalau kamu jenis yang suka lukis semua dulu, lepas tu padam boleh juga lah. Jadi kamu lukis untuk 2 pi lah. Lepas tu kamu padam. Asalkan jawapan akhir kamu sama. Nah, okey. Jadi kita akan lukis berapa senggatan kat sini. 4 senggatan lah sebab kita akan lukis satu cycle graftan kan. Sebab patutnya kita lukis 2 cycle kan tapi separuh saja. Okey, jadi kita akan lukiskan. Tu jari dah balik dah. Okey. Jadi kita akan lukiskan yang asas dulu lepas tu baru cikgu akan moduluskan. Okey. Ni graftan. Yang ni kita nak ubah paksi X tu kan. Jadi yang ni cikgu buh dia pudar. Supaya macam kamu punya lah. Okay, jadi kita buh pudar dulu. Jadi dia ada 4 senggatan. Singkatan ni tak ada label lagi sebab kita nak ubah dia punya paksi ni kan. Yang ni graf sin kan, graftan kan, jadi ada asintot dah. Asintot. Ni nah, ini nilai Y kamu. Ingat nah graftan. Okey, jadi graftan kaki dia yang ni nampak dulu. Jadi selalunya kita confuse yang tu. Jadi yang ni kita nak kena moduluskan kan? Jadi kita akan lukis dia pudar dulu. Kita lukis dia pudar dulu. Graftan ni sebenarnya dah banyak tahun keluar lah sebab dia suka suruh kamu lukis graftan. Sebab graftan susah nak ingat kan? Dia jahat sikit dia suka suruh kamu lukis graftan. Okey, jadi yang ni graf asas dia. Kan, tan 2x. Okay, lepas sini pi lah. Jadi sebab tu nampak satu cycle saja. Lepas tu kita nak moduluskan dia. Bila kita moduluskan dia, kaki yang ni kita akan angkat kan. Kita buat pudar dulu sebab sekejap lagi kita nak ubah lagi. Kan, modulus lepas tu nak inverse pula. Okay. Modulus maknanya kita angkat yang negatif. Naik atas. Okay, jadi kaki yang negatif saja naik atas. Jadi yang tu cikgu dah moduluskan. Yang ni kaki ni naik atas. Dia tinggal graf yang tingkat atas ni saja. Faham lah? Jadi sekarang ni kita nak inversekan dia. Maknanya yang positif akan jadi negatif. Yang negatif akan jadi positif kan. Jadi yang ni cikgu pakai pen lain ke? Tak ya. Kamu faham kan? Jadi dia dot-dot kan. Okay, jadi yang ni kaki pertama kita dia positif. Okay, jadi yang ni dua-dua positif kan. Jadi dia akan jadi mangkuk bawah ni. Okay. Okay, jadi yang ni kaki dia yang ni kan. Jadi 3 kaki yang ni. Okay, jadi dah siap dah graftan kita. Sekarang ni kita kena ubah paksi dia pula. Paksi dia kita kena bawa turun satu sebab graf tu tan tu naik atas satu kan. Jadi asal dia duduk sini. Jadi kamu nak bagi tunjuklah bahawa kamu gerak paksi tu satu lah. Jadi kita letak paksi baru dekat sini. Okay, baru kita label Y dengan X. Okay, jadi kita letaklah tadi asal dia kat sini dia kosong. Sekarang ni kat sini dia kosong. Okay, jadi kat sini dia akan jadi satu lah. Kita angkat kan. Jadi kat tempat mana yang asal tu kita label sikit kalau graftan ni sini. Lepas tu kita letak balik senggatan kita. Mana dia? Mana? Okay, jadi senggatan ni kita letak balik. Lepas tu kita buat nilai. Ni pi. Ni pi per 2. Ni lah. Okay, dah siap dah graftan kita. Faham kah? Okay. Nampak nah graf dia. Jadi kalau exam pekat-pekat sikit nah yang tulisan sebenar tu bagi cikgu nampak yang mana yang final answer dia boleh. Final answer dia kena pekat-pekat sikit. Okay, jadi dah siap dah 2 graf tu. Cikgu dah siap terus cikgu angkat next lah. Okay, tak apa. Sebab
nak pukul 1 dah. Jadi cikgu tengok jawapan soalan nombor 2 ni senang sikit. Dia bagi kamu soalan, dia suruh kita nyatakan fungsi bagi setiap graf yang berikut. Jadi kita tengok gambar ni. Jadi A tu dulu. Yang tu graf apa tu? Ini graf apa? Graf tan. Okey, jadi kita tulis A tan BX kan. Jadi kamu rasa dia ada translasi tak graf ni? Ada. Ada kan? Berapa translasi dia? Tambah 3. Tambah 3. Nampak kan? Dia angkat 3 kat sini patut kosong kan? Jadi kamu kena recognize lah graf asal dia, lepas tu dia dah berubah banyak mana. Okey, jadi tan ni dia tak ada sebenarnya. Dia punya A ni tak kisah. Jadi kita selalunya biar A dia 1 lah. Kan? Tapi B dia berapa cycle ni? Sekarang ni 0 sampai 2 pi ada berapa cycle tan kamu nampak dalam gambar ni? 1. 1 sahaja. Jadi kat sini jawapan dia Y sama dengan tan X campur 3. Jadi satu lagi kamu kena recognize kalau graf tu disongsangkan. Okey, jadi betul tak tu jawapan dia? Yang A tu biar aja. Yang A tu 1 sebab graf tan kita tak ada amplitude. Faham tak? Oh. Dia tak ada amplitude dia. Jadi mana jawapan dia? Betul lah. Jadi 2A tu Y sama dengan tan X campur 3. Okey, mari kita tengok gambar kedua ni. Ini mungkin susah sikit. Yang ni graf apa? Yang ni graf apa ni? Yang B ni. Ni. Tu graf sin. Salah. Cos. Cos shape mangkuk. Tu dia start from 1. Jadi ni graf cos lah. Jadi Y sama dengan A cos BX. Jadi nampak tak graf ni dia buat turun kan? Jadi kamu rasa asal-asalnya dia duduk mana? Asal-asal duduk mana? Kat negatif 1. Apa yang dia punya paksi ni? Okey. Asal-asal dia duduk sini kan? Betul. Jadi berapa amplitude dia? Amplitude dia ikut yang asal lah. Jadi amplitude dia berapa kamu rasa yang asal dia? 2 lah. Jadi kamu nampak kan graf ni patutnya line dia kat sini. Nampak tak? Dia betul-betul duduk tengah-tengah kat sini kan? Jadi sekarang ni graf ni dia dah bawa turun 1 lah. Sebab tu daripada 2 dia dah jadi 1. Tapi amplitude ni kita akan ikut yang amplitude asal dia kan? Jadi amplitude dia 2. Ada berapa kitaran lengkap dalam 360 darjah tu? 3. Ada 3. 1, 2, 3. Ada 3. Jadi cos 3x. Jadi dia bawa turun kan? Jadi kat belakang dia apa? Tolak 1. Tolak 1. Betul Okey, tolak 1. Jadi simple je lah. Jadi cikgu kata kalau kita ingat graf tu shape dia secara asas, kita boleh nampak dia manipulate apa pada graf tu kan. Jadi kita boleh keluarkan equation tu simple saja. Ini pun dia boleh bagi kamu markah 3 kot untuk kamu keluarkan equation ni saja. Dia akan check dia punya kamu nilai-nilai ni. Jadi orang lain mungkin susah sikit nak kira, tapi kalau kita pandai kita boleh dapat macam free mark lah 3 tu. Okey, right. Dia dah pukul 1 dah. Jadi apa dia bawah ni? Diberi efek sama dengan A sin BX campur C untuk 0 sampai 360 darjah. Amplitude bagi graf tu adalah 3. Senang saja soalan ni. Kalau dia adalah 90 darjah dan nilai minimum bagi efek adalah negatif 2. Nyatakan nilai ABC. A tu apa? 3. A3. Okay, B ni bilangan kitaran ni kan. Jadi dia kata kalau dia 90 darjah. Okay, jadi dalam 360 darjah dia dah ada berapa graf kamu rasa? Kalau macam mana kan? Kalau satu graf lengkap ni. Satu graf lengkap ni 90 dia kata. Jadi kalau kata 360 dia ada berapa graf? Ada 4 lah. 360 tu boleh bagi dengan 90 kan. Kalau dia 90 jadi ada 4 kitaran lengkap dalam 360 darjah. Faham tak yang tu semua orang? Faham kan? Kalau ni saiz graf kamu ikut dia punya gambar yang di tengah lukis tu lah. Faham? Jadi kalau dia kata saiz tu 90 dalam 2 pi maknanya akan ada 4 kitaran lengkap. C tu. Jadi C ni kita boleh tentukan berdasarkan dia punya minimum ni. Jadi patutnya dia punya amplitude tu 3 dengan negatif 3 kan. Tapi sekarang dia kata nilai minimum dah jadi negatif 2. Maksudnya dia buat apa tu? C tu Dia naikkan 1. Dia naikkan 1. Maknanya C tu positif 1. Jadi apa jawapan dia kat sini? A3, B4, C1. Kamu betul. Lepas tu dia kata lakarkan graf. Jadi lakar tu lakar lah. Jadi kamu kena lakar graf
Yang ni tak apalah, kita tak payah laka lah. Tak sempat lah sebab cikgu akan bagi kamu homework juga lepas ni. Jadi kita kena laka graf 3, sin 4x. Kamu boleh try lah kalau kamu nak lah. Lepas tu kamu boleh check dengan jawapan ni. Nah ni dia suruh lukis sampai 360 darjah kan. Jadi nampaklah ada 4 graf sin tu. Boleh ada 4 graf sin. Lepas tu tambah 1. Last kali kamu bawa turun taksida 1. Okay, jadi kamu boleh lakarkan ni. Faham lah? Habis dah? Jadi kita dah habis dah lesson kita hari ni. Jadi kalau cikgu harap kamu faham sampai dia boleh jawab soalan yang macam ni. Faham tak? Okay, jadi nampak macam senang kan? Tapi pengetahuan tu kamu kena jelas juga. Okay, jadi next class nanti kita akan sambung lah. Nampak tak dia ada tindih satu graf lagi atas graf tu? Nanti kita akan belajar next class. Jadi dah bunyi dah loceng tu. Jadi ada soalan tak nak tanya? Ada soalan tak? Tak ada lagi. Tak lah, okey lah. Okey ke? Ani okey ke? Semua okey ke? Ani okey tak? Boleh. Boleh. Jadi kalau Ani okey, Ani baca doa menutup boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Okey, terima kasih Nah. Ciao. Sama. Cikgu. Oh ya. Kamu keluarlah. Susah cikgu nak PCN tu sebab kamu duduk keluar. Kamu boleh keluar dulu. Terima kasih.